السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mukminin mukminat, rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini merupakan malam yang terakhir di dalam pusingan ataupun giliran program usrah yang kita lakukan di 14 buah masjid sekitar negeri Perlis. Giliran pada malam ini ialah Masjid Ar-Rahmaniyah Kuala Perlis, yang mana merupakan program yang terakhir sebelum kita memberi laluan kepada bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan apa yang kita akan bincangkan pada malam ini ada manfaatnya untuk saya dan untuk tuan-tuan, dan kita semua dapat memasuki bulan Ramadan yang dinanti-nantikan ini dengan penuh persediaan mental dan fizikal. Sebab itu tuan-tuan, hari-hari akhir di dalam bulan Syaban ini, persiapkan mental dan fizikal dengan ilmu dan kesihatan, supaya bila kita masuk nanti kita dapat memaksimumkan seluruh tenaga kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini tuan-tuan hadirin mukminin, tadi pengumuman menyebut bahawa kita akan menyebut tentang Ramadan Al-Mubarak. Tapi saya akan kongsi hadis dengan tuan-tuan, dan saya akan cuba kaitkan hadis-hadis yang kita baca ni dengan tajuk lah. Kerana tajuk Ramadan ni kita dah sebut di beberapa buah masjid. Barangkali sebahagian kita dah mendapat maklumat yang jelas. Cuma malam ini kita akan teruskan hadis-hadis yang kita baca yang ada di dalam Riyadhus Salihin, tetapi kita akan cuba kaitkanlah dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Hadis yang akan saya bacakan ini, ada beberapa hadis yang saya pilih untuk kita ambil pengajaran-pengajaran yang terkandung di dalamnya. Antaranya hadis Abu Darda radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Man radda an 'irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah. Maksud hadis, sesiapa di kalangan kamu yang membela, mempertahankan maruah saudaranya ketika mana saudaranya tidak berada pada ketika dan kejadian itu, orang melontarkan tuduhan, fitnah, kata-kata yang buruk berhubung dengan saudara kita, kawan kita, teman kita, kita tidak tumpang
kita tak masuk, kita tidak terlibat menambah apa yang dikata. Sebaliknya, kita menjawab dan menjelaskan apa yang diperkatakan. Kita pertahan, defend saudara kita. Allah Azza wa Jal, dia janji dekat kita, dia akan menyelamatkan kita daripada neraka. Dia panggil timbal balik. Tuan-tuan pertahankan kawan tuan-tuan, lindungi kawan tuan-tuan, saudara tuan-tuan, jawab apa benda yang tak betul orang tuduh kepada dia, pertahankan diri dia. Allah Azza wa Jal, dia akan membela tuan-tuan daripada api neraka, menyelamatkan tuan-tuan daripada api neraka. Hadis riwayat Ahmad. Maksudnya apa? Bela dibalas bela. Kita menyelamatkan saudara kita, Allah menyelamatkan balik kita. Tajuk yang saya nak kupas malam ini ialah apa sahaja perbuatan yang pernah tuan-tuan lakukan di dunia ini, sama ada kepada sesama manusia ataupun kepada haiwan, itulah balasan yang Tuhan akan balas kepada tuan-tuan. Al-jazaa min jinsil amal. Al-jazaa min jinsil amal. Balasan, ganjaran berdasarkan jenis perbuatan. Sebab itu kita akan tengok apa sahaja yang kita lakukan di dunia ini, Allah akan treat. Apa makna treat? Akan layan kita macam yang kita dah buat di dunia ini. Sebab itu orang yang menyelamatkan saudaranya, melindungi saudaranya, mempertahankan saudaranya, membela saudaranya, Allah akan mempertahankan dia, menyelamatkan dia. Tetapi bukan di dunia, balasan itu di akhirat. Satu. Baik. Hadis yang kedua, kita tengok. Yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Saya akan baca beberapa hadis yang sokong apa yang kita sebut tadi. Tuan-tuan tengok. Kita buat A, kita akan dapat A. Kita buat B, kita akan dapat B. Apa yang kita buat, itulah apa yang kita akan dibalas. Apa yang kita tanam, itulah apa yang kita akan tuai. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'min qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumal qiyamah. Hadis sahih riwayat Muslim. Sesiapa di antara kamu yang memudahkan urusan seseorang Islam daripada kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan memudahkan urusan-urusannya pada hari akhirat. Hadis ini selalu kita dengar. Nabi kata, sesiapa yang memudahkan urusan orang lain, dia bantu saudara dia dengan kuasa yang dia ada, dengan kedudukan yang dia ada, ilmu yang dia ada, kemampuan yang dia ada, dia mempermudahkan urusan orang lain, Allah akan mempermudahkan urusan dia ketika akhirat. Sebaliknya, orang yang menyusahkan, menyulitkan urusan orang lain, Allah akan menyulitkan urusan dia di akhirat. Sebab itu, hadirin mukminin, agama ajar kita
Agama ajar kita supaya apabila kita berurusan dengan manusia di atas apa kepentingan yang kita pegang, permudahkan. Imam, amil, orang-orang yang diberi jawatan, pegawai, penguasa yang ada kedudukan dan kuasa, apabila berurusan dengan orang masyarakat, manusia, hendaklah mereka mempermudahkan urusan. Sebab itu hadirin mukminin, apa yang kita buat di dunia, demikian kita akan dapat di akhirat. Sebahagian kedai-kedai makan saya tengok kadang-kadang, bagi air percuma, kan? Ada benda-benda yang dia tak kira sedekah, kan? Tengok. Berurusan, dalam urusan jual beli, dalam urusan perniagaan, dalam urusan kehidupan, dia pemudah kira, dia rajin tolong orang. Walaupun mungkin dari sudut habuan dunia dia tak dapat, tapi Nabi kata dia akan dapat di akhirat esok. Umpamanya kita pergi mana-mana tempat, kehadiran kita itu menyenangkan orang lain, sehingga apabila kita tak ada, orang rasa kesusahan dan kesulitan. Dalam urusan-urusan yang kita boleh mudahkan, kita mudahkan. Urusan-urusan yang kita boleh kompromi, bertolak ansur, pemudahkan. Ini perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sebut lagi dalam riwayat Imam Muslim, wa man yassara ala mu'sir, sesiapa yang memudahkan urusan orang lain yang kesempitan di dalam hutang, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, sesiapa yang memudahkan urusan seseorang yang berhutang kepadanya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan memudahkan urusan dia. Allah akan memudahkan urusan dia sebagai timbal balik, sebagai balasan balik. Di atas dia mempermudahkan urusan orang lain, di atas kesempitan orang lain, di atas kesenangan yang dia ada, dia mempermudahkan urusan orang yang hutang dengan dia. Allah Azza wa Jal akan mempermudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan kita tengok sebahagian manusia rezeki dia tak banyak, tapi berkat. Kerana apa? Kerana sikap dia yang mudah kira. Bukan payah kadang-kadang orang berniaga, kan? Saya bagi contoh yang saya kata tadi, orang berniaga. Nasi tambah, kan? 1 pinggan, 2 pinggan, mungkin tak kira. Ulam mungkin tak kira. Benda-benda macam tu sedekah. Ayat kosong mungkin tak kira, kan? Sebab dia tahu tuan-tuan, tak kaya dengan ayat kosong segelas. Tak bankrupt. Pasal apa hang bankrupt? Saya tidak untung. Malam tu siapa tahu ambil nasi putih sepinggan, saya terlupa nak kira. Terus bankrupt. Ui, sakan. Pemudah urusan orang lain. Macam tu dalam urusan nikah kahwin pun pemudah. Sebab itu diperlis kita mudah nak menikah. Dan kita juga kempen supaya dipermudahkan urusan perkahwinan. Saya tengok siapa yang kahwin nak didenda, nak ditangkap. Orang yang kahwin nak ditangkap. Orang yang berzina dibiarkan. Dunia ini songsang. Kita pemudahkan. Anak-anak kita nak kahwin, pemudahkan. Jangan buat payah. Jangan disempitkan benda yang luas. Jangan diwajibkan benda yang sunat. Jangan diberatkan benda yang ringan. Jangan ditekankan benda yang tak ditekankan dalam agama. Ini prinsip agama. Sebab itu dalam bulan Ramadan jangan dibuat payah benda-benda yang tak payah. Sehingga nak puasa pun jadi payah kadang-kadang. Nak niat pun jadi payah. Nak puasa pun duk idak nak batal macam kita sebut selalu. Sedangkan puasa itu perkara yang mudah. Sebab itu Nabi kata apa? Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Yassiru wa la tu'assiru, permudahkan, jangan menyusahkan orang. Basyiru, beri berita gembira, ajar bagi orang seronok.
wala tunaffiru, jangan buat bagi orang lari. Lepas tu bila kita ajar agama kita urusan dengan manusia, bagi mudah. Kan? Sebab kalau kita mudahkan orang, Allah mudahkan kita di akhirat. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Mas'ud radhiyallahu an, husiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu min al-khair shay' illa annahu kana yukhalitun nas wa kana musiran فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. Hadis sahih riwayat Muslim. Tuan-tuan dengar elok hadis ni. Hadis ni kalau kita faham, pegang, jadikan panduan, pedoman, insya-Allah urusan kita mudah. Satu, husiba rajulun mimman kana qablakum. Ada satu orang laki-laki yang dihisap oleh Allah di hari akhirat. Nabi cerita di akhirat esok ada satu orang lelaki yang ketika dihisap di padang mahsyar, dia ditahan, tertahan, tergantung, terhalang. Kemudian Nabi sambung. Tuan-tuan bayangkan dalam keadaan itu kita dihisap, kemudian sangkut, tertahan, terhalang. Apa yang berlaku tuan-tuan? Dengar. Nabi kata falam yujadu lahu minal khair syai'. Bila dihisap amalan-amalan yang dia lakukan, perbuatan-perbuatan yang dia lakukan di dunia, tidak ada langsung amal kebaikan walaupun satu. Falam yujadu lahu minal khair syai'. Tak ada. Dalam catatan amalan dia tak ada kebaikan. Nak membantu, nak menyelamatkan dia, nak mengangkat hisap itu, tak ada yang boleh menolong dan membela dia. Sehingga dia rasa diri dia takkan selamat hari itu. Tiba-tiba kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa annahu kana yukhalitun nas. Yukhalitun nas, melainkan kawani punya perangai. Tuan-tuan, saya ulang sekali lagi, seorang lelaki yang tertahan, terhalang ketika dia sedang dihisap. Hisap ialah perhitungan suatu perbuatan. Allah memeriksa amal yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Sebab itu kata Umar Al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Umar kata, sebelum Allah Azza wa Jal membelek dan memeriksa buku amalan kalian, kamu periksalah dahulu diri kamu. Sebelum Allah hasibu, hisab, sebelum Allah Ta'ala hitung kamu, kamu hitung dulu. Lelaki ini tak ada sesuatu kebaikan yang dia lakukan. Cuma kata Nabi, ada satu sikap dia yang sangat hebat, yaitu illa annahu kana yukhalitun nas. Dia adalah satu orang yang suka bergaul dengan manusia. Ikhtilat, dia bercampur. Bercampur gaul. Khalata yukhalitu kan. Dia bercampur. Orang ni dia suka bergaul dengan manusia. Wa kana musiran, dan dia satu orang yang kaya.
Dia suka bergaul pasal orang kaya ni tabiatnya dia tak maulah bercampur dengan orang kan. Dia punya status dia punya tuan-tuan. Orang kaya ni bukan semualah macam orang kaya ni tak masuklah. Orang kaya ni kebiasaannya dia tak bercampurlah dengan kita. Kan? Dia grade dia lah, dia punya level dia lah, dia punya status dia lah kan. Tapi kawan ini dia suka bercampur dengan manusia. Dia merakyat, orang panggil. Dia merendah diri, tawadhu. Kemudian kata Nabi, fakana ya'muru ghilmanahu, dan dia akan menyuruh orang-orang kerjanya, budak-budaknya, hamba-hambanya, apa dia? Ayyatajawazu 'anil mu'sir. Dia satu orang yang suka bergaul dengan masyarakat, dan ramai orang datang minta tolong dengan dia, dan dia suka tolong orang. Dia pesan pada ghilman, dia punya budak dia, kalau ada orang susah yang kita bagi hutang dia tak boleh bayar, atau ada orang yang mai pinjam dia tak mampu nak bayar, dia kata apa? Bagi tempoh, jangan tekan dia, bagi masa pada dia. Itu arahan dia. Dia kata kau tengok, kalau dia patut diberi tempoh, kalau betul dia patut dibagi tempoh, kita bagi tempoh, bagi ruang untuk dia bayar balik. Jangan tekan dia, jangan susahkan dia, jangan kita perah di atas kesempitan dan kesusahan dia. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan hadirin mukminin, manusia ni ada jalan untuk buat kebaikan banyak. Esok sebahagian negeri akan mula buka sekolah. Guru-guru yang mengajar, amallah hadis ni. Saya tahu saya ada 2 orang anak akan sekolah esok. Saya tahu tuan-tuan juga ada anak. Isteri pun dah buat senarai ni, semua bayaran nak kena bayar ni 70, 80, 90, segala kasut, segala stukin apa semua ni. Tuan-tuan, cikgu-cikgu yang berhadapan dengan murid-murid, bukan semua, nasihat saya, tak semua orang berada pada kerusi yang sama. Tak semua orang berada pada kasut yang sama. Tak semua orang berada di bawah payung yang sama. Sebahagian ibu bapa mungkin sudah kira apa yang anak dia nak makan, nak bawa esok. Dan sebahagian orang sudah bersiap dengan duit sekolah, dengan bekal, dengan beg. Mungkin sebahagian keluarga belum tahu apa yang nak buat esok kerana tak ada duit. Sebab itu guru-guru yang mengajar, yang ada peluang, amal hadis ni. Jangan dipukul atau dibakul, jangan dipukul rata, jangan dibakulkan semua pada kedudukan yang sama, dan jangan dimalukan. Tak perlulah, sebahagian kadang-kadang bolehlah, memanglah saya, tapi saya ingat tak perlulah kita nak masukkan dalam grup keluarga senarai yang belum bayar. Ini bagi saya kurang baik. Senarai yang belum bayar, saya ingat mungkin boleh berhubung langsung lah. Kita tuan-tuan, kita manusia, ada ihsan, ada budi bicara. Kalau kadang-kadang kita bagi tahu 3 kali pelajar tu tak bayar, bukan kerana bapa dia tak mau bayar, memang dia tak mampu nak bayar. Sebab itu apa? Di mana ihsan kita? Di mana sifat kemanusiaan kita? Mungkin kita boleh jumpa dia, mungkin susahlah sikit. Saya banyak benda lagi nak fikir. Bayar sudahlah. Ada pula kita nak fikir hal dia. Betul tuan-tuan. Saya tak nafikan, dan saya kata bukan semua. Ini ialah satu teguran dan ingatan umum untuk saya dan kita semua. Maka guru-guru buatlah kerja lebih sikit. Pasal apa?
Mungkin kita tak dibayar. Dan saya tahu, saya pun respect sebahagian guru pergi ke rumah walaupun bukan bidang tugas dia, bukan tanggungjawab dia, guna duit minyak dia. Saya tahu sebahagian guru bagus. Bukan boleh kata 99% cikgu ni semua bagus lah. Pergi rumah, ambil tahu pelajar, buat tabung, buat kutipan, cek, bagus. Cuma saya nak sebut ini secara umum. Mungkin kita boleh buat kerja lebih sikit, pergi siasat tengok. Dan di Perlis ni tuan-tuan, saya ingat habis kalau tuan-tuan tak boleh bantu, tuan-tuan boleh pergi ke MAIPS. Pihak bank kata budak ni tak ada duit nak bayar iuran, budak ni tak ada duit nak beli baju, budak ni duit ni tak ada duit nak makan. Tuan-tuan pergi habaq kat MAIP atau pergi habaq dekat amil masjid ni. Amil masjid ni, dan bukan masjid ni saja, mana-mana masjid. Dan amil ni pun saya nak sebut juga sikit, jangan duk kira nak duk buka kaunter zakat fitrah ya. Saya sebut umum. Demam pun mai buka kaunter 1/8, jangan duk buat main. Bukan semua, saya sebut ni umum. Umum, jangan marah. Demam abang, tak apa, pergi kaunter. Sekejap lagi tak ada orang nak bayar zakat, tak ada orang pula. Bagus, satu bab. Tapi kadang-kadang kita nak besar juga. Kalau orang mari rumah kita, kita bila jadi amil, kita dah, bila kita pergi jadi amil tu, kita mesti sanggup. Macam orang jadi wakil rakyat, dia mesti sanggup untuk diri dia orang mai tolong. Dia dah jadi wakil rakyat, dia duk penin. Awak dah tahu orang duk mai cari saya, penin saya, nak kenduri mai cari saya, nak bersunat nak mai cari saya, nak pebaik bumbung cari saya, paip tersumbat cari saya. Dah nama apa wakil rakyat? Takkan wakil rakyat takkan pergi makan kenduri ya? Saya sebut ni umum. Bukan sebut politik ke, bukan sebut kempen politik. Tuan-tuan dengar bagi elok, saya tak kata mana-mana parti, saya tak kata mana-mana wakil rakyat, saya sebut umum. General. Maka bila kita meletakkan diri kita pada kedudukan yang berurusan dengan manusia, deal dengan orang ramai, maka kita kena sanggup untuk susah. Orang kerja hospital umpamanya, siapa yang berurusan dengan dia? Orang yang pergi hospital ni siapa dia? Ha? Orang sakit lah, orang tak. Pasal apa main hospital? Saja lama tak main, nak main melancung, main tengok sikit macam mana hospital ni. Orang tak pi, tak ada pasal orang sakit. Dan berurusan dengan orang sakit sama ada berurusan dengan orang sihat. Orang duk habaq suruh mangkit mai tahun ni, suruh mangkit mai tahun ni, tak mangkit. Pasal dia sakit. Kalau dia boleh mangkit mai, dia tak mai. Sebab itu kesabaran tu penting. Teruk lah letih. Tidak ada sesiapa memaksa awak untuk bekerja di sini. Dia sebut umum. Sebahagian imam-imam juga sama, kita sebut semua sama. Imam-imam pun tak ada siapa yang paksa dia jadi tu imam. Dia yang saya jadi payah jadi imam, mana tak boleh nak pi. Duk kena duk ada di masjid. Dialah pasal awak imam. Kalau awak jual pegaga, jual ikan, duk ada di market. Dan tak ada siapa paksa awak. Kalau awak tak mau terikat, awak nak bebas, hantar surat. Sebagaimana awak boleh hantar surat minta jawatan itu, awak juga boleh hantar surat untuk berhenti daripada jawatan itu. Kerana tidak ada siapa paksa awak. Hampir jadi tu imam, kau tidak aku tetap hang. Tak ada siapa buat kata hal itu. Dan bila kita diberikan jawatan itu, diberikan hal kerjaan itu, kita memegang amanah. Kalau kita tak mau pening, jangan duduk di kawasan itu, jangan duduk di jawatan itu, jangan duduk di kerja itu. Senang kita tak pening. Saya sebut nasihat umum. Orang bakar sate, sejuk ke hangat? Sejuk ke hangat? Hangat. Dia tak boleh komplain. Tak hangat ah, dia sate. Driver lori air sejuk, duduk dalam tu terus. Kalau manusia, sebab itu saya kata manusia, dia dipegang amanah, urusan umat Islam, urusan orang ramai, tapi dia tak mau susah untuk orang ramai. Amanah. Nasihat sikit lah kan. Baik, masuk balik hadis dah. Qala Allah Azza wa Jal, lelaki ni tak ada kebaikan,
Tak ada langsung amalan yang saleh. Mungkin salat dia kurang, doa dia kurang, zikir dia kurang, baca Quran dia kurang, umrah dia kurang, haji dia kurang. Mungkin yang khusus dia kurang. Tetapi satu perkara yang sangat hebat, istimewa pada diri dia, dia suka memudahkan urusan lain. Allah Azza wa Jalla kata apa? Nahnu ahaqqu bidzalika min. Kami lebih berhak sepatutnya memudahkan urusan dia, maka kami ampunkan segala dosa dia, dia masuk syurga. Hadis sahih Muslim. Allah kata kalau dahulu dia memudahkan urusan orang lain, dia menyenangkan urusan orang lain, dia tak menekan dan membebankan orang lain, kami lebih patut untuk memudahkan urusan dia sebagai balasan di atas apa yang telah dia pernah buat di dunia dahulu, maka kami ampunkan dia. Hadis sahih Muslim. Nampak tuan-tuan? Sebab itu orang beriman, dia tidak pernah berkira-kira soal habuan dia. Dia tak pernah berbicara soal apa yang dia akan dapat. Tak pernah dia bertanya apa habuan di atas tindak tanduk dia ni. Tak. Sebab dia tahu ada balasan di akhirat. Hadirin mukminin. Baik. Berikutnya juga hadis yang selalu kita baca, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang ketika di dunia dahulu dia mengetahui aib seseorang, dia mengetahui buruk seseorang, dia mengetahui tentang cacat dan juga perkara yang tak elok mengenai seseorang itu, dia tutup, dia tak buka cerita. Dia boleh nak cerita, dia kalau dia nak cerita dia boleh cerita, tapi dia tak mau cerita. Kalau dia nak cerita, banyak benda dia boleh cerita, tapi dia tak mau cerita. Allah kata apa? Esok di hari akhirat aku tutup habis apa yang dia pernah buat di dunia. Sesiapa yang buka aib orang, esok di akhirat aku lendih habis. Pasal itu hisab ni dia berlaku dalam dua keadaan. Satu, antara kita dengan Allah, private section, private kamar, dalam kamar tertutup. Private lah kan, kita perbicaraan mahkamah, kita ada dalam perbicaraan mahkamah syariah ni, dia boleh buat terbuka dan dia boleh mohon dalam kamar tertutup kan. Pasal kita nak cerita dalam kain ni, kita boleh mohon lah, kita tertutup. Mungkin kita popular ke apa, kita mohon kamar tertutup. Kita hakim dengan mungkin pasangan kita. Allah Azza wa Jalla kata kalau nak dihisap secara tertutup, jangan buka orang punya cerita. Tapi kalau kita buka orang punya cerita yang tidak ada urusan kaitan dengan kita, aku buka esok di akhirat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Menguatkan lagi apa yang kita kata tadi, apa yang kita buat kepada orang lain, demikianlah orang lain balasan yang kita akan dapat, yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok juga dalam hadis-hadis yang lain, dalam bentuk-bentuk yang mungkin kita boleh jadikan sebagai panduan. Antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amthal adh-dhur fi suratir rijal yaghshahumudh dhul min kulli makan. Orang-orang yang ketika hidupnya di dunia sombong, orang-orang yang sombong, mutakabbir, belagak, ego, angkuh, ketika mana di hari akhirat esok dia akan dibangkitkan dalam keadaan sebesar semut. Orang yang sombong ni, akhirat esok dia jadi kecil, halus macam semut, dhur. Di kalangan para ulama, mereka bincang kenapa orang sombong jadi kecil. Agak-agak tuan-tuan pasal apa? Pasal apa orang yang sombong dibangkitkan pada hari akhirat dalam saiz semut, halus, kecil. Itu balasan lah tu. Balasan di atas perbuatan dia. Dulu dia sombong. Sombong ni sinonim dengan apa? Sombong ni
Sombong ni dia sinonim dengan besar diri. Pasal tu bila kita orang puji, kita kata apa? Tak celih kerusi kembang. Ha? Dia sombong, besar diri, takabur. Kan? Perkataan kabir, dia berasa megah, berasa besar. Kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala balas. Oleh kerana di dunia dahulu dia berasa sombong, dia berasa besar, dia berasa megah diri, akhirat esok kita jadikan dia kecil. Dalam hadis yang lain, orang yang suka meminta-minta, malas, yang tak ada maruah, minta sedekah, minta belas kasihan, mampu nak kerja, boleh kerja, esok dibangkitkan oleh Allah, dia duk meminta-minta. Dia tak layak pun dia minta. Ini nak mari bulan puasa ni pun kita boleh sebut, pasal dah sebut bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan Al-Mubarak ni tuan-tuan, cukup banyak bantuan. Ni bulan Ramadan ni bulan orang bersedekah, bulan orang memberi, bulan orang memberi bantuan. Saya nak mengingatkan diri saya dan tuan-tuan, orang nak bagi ramai, orang nak bagi berlumba-lumba. Apa sikap dan tanggungjawab kita? Ini satu pesanan ikhlas daripada penaja. Apa tindakan kita? Tolong jujur dan tolong bersikap benar untuk menerima bantuan. Tanya tu imam, ni yang nak bagi beras gula dengan masjid ni, mereka nak bagi kat siapa? Mereka bagi pada apa mereka pesan kat tu imam? Mereka pesan ni, tu tahu hukum ni, jangan main-main. Tengok hari ni ada orang bagi beras apa semua. Kita tanya tu imam ni nak bagi kat siapa? Yang ni kita nak bagi, mereka pesan kat saya, orang yang mai semayang 5 waktu. Siapa yang mai semayang 5 waktu, tu imam bagi. Tengok dia pun usung minyak, dia usung gula, dia usung kopi, dia usung sardin, dia usung beras. Buka bonek kereta, mesdih mata belalang. Boleh tak dia ambil? Boleh tak? Lagi sakan, oleh kerana duk usung barang, dia suar kaki bonek terbuka. Tu nak habak. Nak habak kereta. Bukan hok tendang kereta bonek terbuka ni, suar kaki. Dia suar kaki bonek terbuka, tahu tak kereta suar kaki bonek terbuka? Yang kereta kita ni tendang 3-4 kali pun tak terbuka lagi bonek. Dia mahal lah kereta tu. Boleh tak dia ambil? Boleh, pasal dia nak bagi dekat orang yang mai sembahyang 5 waktu. Dia bukan kira miskin kaya. Pasal tu tuan-tuan, make sure, tolong, kita orang mengaji, kita ada orang iman, kita ada takwa, tolong check, double check ni nak bagi kat siapa ni. Terutama duit robok tu. Saya sebut duit rubuk. Zakat fitrah tu. Ini mai tu dia nak ambil duit robok. Tu imam sampai silau mata, gelang. Nak salam masih dia robok. Tuan-tuan tanya, zakat kalau bukan asnaf tak boleh ambil. Fidyah ni duit apa ni? Beras apa ni tu imam? Beras fidyah. Oi, saya boleh kot no. Fidyah apa hang? So tuan-tuan, make sure, saya nak bagi tahu, memang banyak orang nak mai bagi bulan puasa. Memang banyak jenis-jenis bantuan. Tolong tanya, tuan-tuan masuk tak dalam golongan yang layak terima? Kita takut terjatuh dalam ayat Al-Quran, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Kita bagi laluan pada azan, saya sambung sikit daripada apa yang kita huraikan tadi. Wallahu taala a'lam. Okey tuan-tuan, kita ambil 1-2 hadis lagi, kemudian kita buat kesimpulan. Orang yang meminta-minta ni, yang dia tak layak pun dia masuk isi borang, dia tak layak pun dia mengaku dia memang tak layak, tapi dia mengaku. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, bukan senang untuk kita nak tolak ni, orang nak bagi, tapi alasan orang nak bagi tak menghalalkan apa yang kita dapat tu menjadi betul. Pasal tu ada 2-3 orang mari jumpa saya, dia kata ada orang bagi zakat.
Saya kata, masalahnya apa? Dia kata, masalahnya saya nak bagi confirm, saya ni asnaf ke tak? Pasal zakat ni bukan sebarangan orang boleh terima. Saya kata, Tuan Haji ada pencen? Ada. Dia kata, ada orang bagi kat dia 3,000. Jumpa saya di Arau. Habis kuliah di masjid negeri, dia mari tahan di kereta, dia tanya. Dia pun orang yang ada nama juga lah. Tapi orang nampak dia macam tak ada apa lah. Kadang-kadang manusia ni yang nampak sakan sangat tu, dia tu kan ada apa pun. Yang nampak biasa tu yang sakan tu. Kan? Pasal kadang-kadang kita tengok orang ni taklah teru apa semua kan. Tengok dia banyak. Kan? Ha? Kadang-kadang orang yang nak pergi umrah haji ni bagi duit, ajak kita pergi bank nak bagi duit banyak. Satu hamba Allah dia nak bayar zakat. Dia mari jumpa kita. Dia tak reti nak jolok bank tu. Dia tahu ustaz boleh tolong jolok ustaz ke? Ish, tak apa ke, percaya kat saya. Dia tahu kalau tak percaya kat ustaz, tak percaya kat siapa lagi? Alhamdulillah lah kan. Tapi dalam percaya-percaya tu pun diri tak lekang pada kita lah, duk tengok. Nampak biasa ya kan. Tapi bila kita tolong jolok tu, dia keluar. Kita kata ni nak ambil apa ni, dia sebut lah, dia tu keluar balance tu. Kita tengok balance tu pun, kita yang tengok balance tu boleh jatuh asnah 10 kali daripada dia. Dia banyak duit kan. Kita yang ni bagi zakat, dia bayar zakat lah, kita urus dengan maib lah kan, bagi kepada maib. Tapi saya nak cerita pada tuan-tuan, lelaki yang orang tua yang main tanya saya ni, dia kata duit dia kat saya ni, saya takut nak guna. Sebab dia tak yakin dia asnah. Sedia ada pencen. Kalau saya sebut, dia mungkin sebahagian besar kenal. Bukan orang sebarangan. Tapi orang bagi dia. Saya kata kalau ikut daripada maklumat yang Tuan Haji bagi ni, Tuan Haji tak layak lah. Kan? Tak boleh terima. Tapi dia tak kata, bagusnya dia tak kata pula no. Tak apalah, tak layak dah dia bagi ustaz no, kita kira orang lain pula lah. Tak, dia tolak. Kadang-kadang bantuan. Tapi kalau bantuan itu bantuan umum, ambil. Taqwa. Dia duduk di mana? Taqwa. Bulan puasa ni macam-macam tuan. Ha? Baik. Okey. Hadirin mukminin, saya sambung pula. Ada juga yang bantuan ibu tunggal, dia dah kahwin dah. Pun ambil juga pasal nama tak ada potong ni. Dia tahan bukan kahwin dah, ada lelaki. Ada lelaki ibu macam tak ada lelaki, kira ibu tunggal. Wih, mana boleh? Ada juga. Kalau nak cerita tuan-tuan, 30 kertas ni pun tak selesai tajuk kita. Macam-macam. Dia duk pergi mengaku ikut dah dia. Dia tahan ke pergi dapat laporan, kata menikah balik dah. Mana boleh masuk ibu tunggal? Hang dah ada gu lah, tak tunggal lah. Tunggulah. Dia kata yang kahwin ni pun lebih kurang macam hak mati dah, tak buat apa, tak tolong apa. Saya pula duk sarah dah. Siapa suruh hang pergi cari lagu tu? Lepas tu tak boleh nama sudah dipotong. Tadi telefon kata tak boleh datang. Kan? Tak bagi Amil. Dia bukan nak tahu benda gaib, tuan-tuan habaq kat dia. Dia bukan tahu, dia sahkan. Saya ni kan. Tapi Quran kata sesiapa yang meminta-minta untuk mengkayakan dirinya, berah orang lain bagi tu, dia kira dia dengan kilang dibuk tu tak jauh beza. Sakan masjid bagi, gunung bagi, saya pergi bagi bantuan satu rumah dengan sahabat-sahabat saya, bawa masuk berah. Kita tanya nak tak mana berah? Cik, buat main apa cik? Berah. Bawa masuk, tu dia bersusun berah. Ini sudah boleh jual. Sangat sukar, sangat payah, sangat berat mulut kita untuk berkata saya tak perlu, saya tak ambil kot, saya tak layak kot.
bagi orang lain. Saya ada lagi. Sangat sukar. Yang mudahnya boleh buah nama. Awak tak boleh. Tak dah nak habis soalan. Awak tak boleh. Pasal tu kadang-kadang lepas dia. Lepas dia. Lepas dia anak dia. Lepas anak dia bini dia. Lepas bini dia cucu dia. Lepas cucu dia cicit dia. Lepas tu jiran dia. Oi. Satu orang mai. Tuan-tuan, satu orang mai ambil bantuan. 10 sampul dia ambil. Pasal apa yang ambil 10 sampul? Adalah satu orang politik bagi bantuan kan. Dia bukan ni orang politik lah, saya tak mau cerita lah. Tapi saya duk ada lah bagi tazkirah. Saya duk tunggulah tengok. Pasal apa hang ambil 10 bantuan? Dia kata yang ni pak saya demam tak lemah, yang ni mak saya, yang ni abang ipar saya, yang ni kak ipar. Tu dia hang kutip habis. Kami semua asnah. Tak apalah, dah orang politik tu nak bagi, orang politik ni dia bagi, siapa undi dia bagilah. Dia akan tanya halayak tadi, hang undi mana? Undi sini, bagi. Tapi saya nak abang tuan-tuan, demikian rakusnya manusia. Nabi kata kalau kita bagi satu lembah emas, bukan satu kedai. Satu kedai sikit dah, satu lembah. Kalau kita tanya, mau tak lagi? Mau. Ada satu orang tanya. Dia kata, ustaz, apa hukum mak saya ni boleh puasa ke tak boleh puasa? Pasal apa? Pasal dia nyanyuk. Tapi dalam nyanyuk-nyanyuk dia, ada juga dia tak nyanyuk. Bila yang dia tak nyanyuk? Dia tak teringat dah semayang, dia tak teringat dah puasa, dia tak teringat dah ni macam mana ni kan. Semayang pun tak ketahuan. Dia nak tanya tu wajib tak wajib puasa. Tapi tuan-tuan, kalau orang pi tengok dia di rumah, bagi RM10, dia tanya. Dia kata tadi bukan dia ada bagi RM10 kat aku. Hampa tak tahu mana? Dia ingat tuan-tuan. Yang semayang dia tak ingat, puasa dia tak ingat. Dia ingat. Tu yang kata orang kan. Tak apalah kan. Cuma saya nak cerita yang tu ya. Okey, baik. Nabi kata apa? Nabi kata la tadhalu mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha wa laysa fi wajhihi muz'atul lahm. Mana-mana orang yang senantiasa la tazal, dalam bahasa Arab ni zala yazal, maksudnya mazala, senantiasa, continuity. Dia duk berterusan minta sehingga dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada di wajahnya seketul daging pun. Soalannya, kenapa bukan daging punggung, bukan daging paha, bukan daging perut, tapi daging yang di muka? Apa kaitan muka? Sebab apa yang dipilih tu muka? Pasal malu itu di muka. Pasal itu tuan-tuan, kalau terlendeh kain, tuan-tuan tutup apa? Malu orang tutup apa? Malu orang tutup muka. Pasal itu orang yang meminta-minta ni, umpama dia tak ada malu. Hang kena jaga ayat muka aku lah. Hang kena jagalah muka aku. Janganlah menconteng arang di muka. Pernah orang kata, jangan menconteng arang di tengah belakang. Kerana malu itu berada di... Jadi orang yang meminta-minta tak ada maruah, tak ada malu. Unta padang pasir pun lagi rajin daripada engkau. Hari-hari engkau punya muka. Malu tuan-tuan. Lepas tu dia balik abang, dia kata kanda malu. Adinda pula pergi. Dia tahu malu. Ini hadirin mukminin. Baik. Yang kedua, satu orang sahabat nama Abdullah bin Amr, dalam riwayat Ahmad. Abdullah bin Amr, dia datang kepada Nabi, dia tanya, "Madza yubaiduni min ghadabillahi azza wa jal?" Dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Abdullah bin Amr kata, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang boleh menyebabkan aku jauh daripada kemurkaan Allah?" Abdullah bin Amr tanya Nabi, apakah amalan yang kalau aku lakukan, aku selamat daripada kemarahan dan kemurkaan Allah? Tuan-tuan nak tahu tak amalan apa? Kalau tuan-tuan buat, Allah tak marah, Allah tak murka pada tuan-tuan. Kata Nabi,
La taghdab. Hang jangan duk marah orang. Hang jangan duk pongeh. Elok tajuk ni dengan geng kala. Dia marah. Ustaz ni jaga lagi. Jangan marah. Kalau marah saya Allah marah. Jadi kalau tuan-tuan, ni kan, banyaklah sari dua ni, bukanlah sari dua. Banyaklah adalah sahabat-sahabat kahwin dua. Kahwin dua ni macam saya katalah, benda tak salah. Benda tak disuruh, kan? Depa kata banyak yang peliknya depa duk mai tanya saya. Dia kata, "Boleh tengok. Kita tolonglah urus bagi menikah, kan? Tak salah saya tolong urus, benda baik." Macam tuan-tuan alamai nak buat masjid, saya tolong. Masjid betul pun saya tolong, masjid yang tu pun saya tolong. Dia tanya macam mana nak habaq. Aku pun tak pernah habaq. Dia kata macam mana ana nak habaq kat bini ana ni? Bila lepas ana balik, ana dah kahwin nak habaq. Kata ana dah kahwin. Macam mana ayat nak atur? Oi, ini soalan tuan-tuan. SPM 3 kali pun tak tentu boleh jawab. Agak-agak tuan-tuan ayat apa? Saya kata pertama, hang balik, hang semayang 2 rakaat. Pasti orang perempuan ni kalau tengok lelaki dia semayang, dia sejuk hati. Lepas tu hang baca hadis ni. Abdullah bin Amr ni, dia tanya Nabi, apa amalan kalau dia buat Allah tak marah? Nabi kata, jangan marah orang. Kalau kita tak marah orang, Allah tak marah kita. Dan kalau kita maafkan orang, Allah akan maafkan kita. Nabi yang pesan ni. Langgar bini dia pun tiba-tiba banyak lagi tajuk bab mandi hadas, tajuk pembatal wuduk, tajuk hadis tu. Hang dengar tak? Kalau kita maafkan orang, Allah maafkan kita. Kalau kita tak marah ke orang, Allah tak marah kat kita. Aku nak habaqkan, aku cari kawan seorang baik, jangan marah. Pasal tu tuan-tuan, kalau ustaz-ustaz ni kahwin, banyakkan lepaslah. Pasal apa? Pasal hadis dalam kepala otak. Yang ni dia panggil apa? Pengguna hadis untuk diri sendiri. Cuma tuan-tuan, dengan marah ni, hang baca hadis apa pun, membuih ayat Quran apa pun, meletup. Yang tu yang saya nak abang. Saat lagi tuan-tuan baca-baca dia mengamuk, tuan-tuan telefon, baca hadis pun mengamuk. Silap baris. Ada juga kita nak jawab. Silap baris. Lagi bagus tuan-tuan, bila nak habaq? Bila nak habaq ni? Bila nak habaq? Kalau kita menikah, bila nak habaq? Dengar ni. Kok tuan-tuan nak habaq itu? Habaq dalam bulan puasa. Bulan depan ni habaq. Bulan baik ni. Tuhan suruh kita buat apa bulan ni? Tanya bini kita dulu. Tanya dulu. Suruh bersabar abang. Betul. Kalau duk marah ke orang ni, baik kita makan. Pasal tu tuan-tuan abang, dia akan tahan sampai buka puasa. Kalau tuan-tuan abang pukul 1, tak apa abang, tak apa. Pukul 7 sekali lepas buka puasa, kita sambung balik. Tu saya nak abang tuan, biasalah kan. Tapi saya nak pesan, Nabi kata laisa syadidu bisur'ah. Nabi kata bukanlah orang yang kuat itu orang yang bertumbuk. Wa innamas syadid yamliku nafsah 'indal ghadab. Orang yang boleh kontrol marah ketika dia naik angin. Sebab itu Abdullah bin Amr kata, apa amalan yang Tuhan tak akan marah aku? Jangan marah orang. Maknanya sabarlah, kan? Nampak? Berikutnya, Nabi SAW juga sebut di dalam hadis yang lain, Nabi kata apa? Man darra adarrallahu bih wa man syaqqa syaqqallahu bih. Sesiapa yang memudaratkan orang lain, sesiapa sahaja yang melakukan suatu perbuatan, tindakan, perkataan yang memudaratkan orang lain, dia pergi jadi orang lain kena penyakit, dia pergi bagi jadi orang lain kena masalah, dia jadi punca orang lain kena mudarat, Tuhan akan mudaratkan diri dia. Sesiapa yang menyulit dan menyusahkan urusan orang lain, Tuhan akan menyulit dan menyusahkan urusan dia. Hadis riwayat Imam Ahmad dan diriwayatkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi.
Dan yang terakhir satu hadiah. Dia bukan kita buat baik dengan orang je kita dapat balasan baik. Kita buat baik dengan binatang pun kita dapat juga tuan-tuan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Hadis Bukhari ni, tapi dalam Al-Adabul Mufrad. Nabi SAW sebut pada salah seorang sahabat dia, "Wasyatu in rahimtaha rahimakallah." Nabi kata kat sahabat dia, kambing ni, wasyatu, kambing ni, kalau hang sayang dekat dia, kalau hang jaga dia elok-elok, hang tak zalim pada dia, hang tak anaya dia, apa hang akan dapat? Rahimakallah. Tuhan akan sayang hang. Tu kambing tu. Nabi kata kalau kambing ni, hang sayang dia, hang buat elok dekat dia, hang tak seksa dia, Allah akan sayang hang. Pasal itu Allah kata apa? Nabi sebut apa? Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah wajibkan kita buat baik bukan sahaja pada manusia, tapi semua makhluk, hatta binatang. Kadang-kadang tuan-tuan kita tak tahu dengan kita bela kucing, tapi bela kucing bagi padan elok lah. Kita bela kucing, kita bela ikan di rumah, kita bela burung, kita rahim, kita sayang pada mereka. Mungkin sebahagian urusan hidup kita dipermudahkan, sebahagian pekerjaan kita menjadi senang, rezeki kita menjadi murah, disebabkan muamalah kita dengan binatang ni. Tu jangan pun tak tahu. Muamalah kita dengan binatang tu menyebabkan Allah balas dengan kebaikan. Bukan muamalah dengan orang, dengan binatang. Mudah-mudahan hadis ini memberi pengajaran kepada saya dan tuan-tuan. Saya akhiri kuliah kita pada malam ini dengan kita memohon ampun di atas salah dan silap tutur kata, perkataan dan ilmu yang saya sampaikan kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan apabila saya menyampaikan ilmu pada tuan-tuan, saya menyampaikan apa yang patut tuan-tuan amalkan, saya pun dapat manfaat. Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.